Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk hari ini kita akan belajar persamaan gerakan linear dalam fizik. Persamaan gerakan linear. So dalam fizik, persamaan gerakan linear ada empat persamaan gerakan linear. Yang pertama, V sama dengan U plus AT. Persamaan yang kedua, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Persamaan yang ketiga, S sama dengan UT plus half AT square. Dan persamaan yang terakhir, S sama dengan half U plus V darab dengan T. So ini empat persamaan gerakan linear. Kemudian kita tengok apa itu V, apa itu U, apa itu A, apa itu S. S merujuk kepada sesaran ataupun jarak yang dilalui. Sesaran ataupun jarak yang dilalui. Biasanya unit ialah meter. Kita gunakan dalam unit meter. Manakala U, semalam kamu dah belajar pasal pita detik. U merujuk kepada hal laju awal. Manakala V merujuk kepada hal laju akhir. A merujuk kepada pecutan. So di sini yang pentingnya ialah kadang-kadang ada nilai yang positif, ada nilai yang negatif. Contohnya A dia akan jadi positif apabila objek itu memecut ataupun hal laju bertambah. Maknanya hal laju akhir lebih besar daripada hal laju awal. So ini pecutan dia, kamu gantikan nilai dia positif. Manakala A, dia akan jadi negatif. Nilai dia akan jadi negatif apabila hal laju berkurang. So automatik A ni kamu kena letak negatif apabila hal laju berkurang. Maknanya hal laju akhir lebih kecil daripada hal laju awal. Ataupun objek itu dia dari sedang bergerak, kemudian dia berhenti. Bila dia berhenti, maknanya hal laju dia berkurang, hal laju dia sifar. So pecutan dia kamu kena gantikan dengan nilai negatif. Kemudian sesaran. Sesaran pun sama, dia boleh jadi positif dan juga negatif. Sesaran positif apabila dia sama arah dengan pecutan ataupun sama arah dengan dia punya pergerakan dia tu. Sama arah dengan pergerakan. Dan dia akan jadi negatif apabila dia bertentangan arah. So tengok yang mana yang positif, yang mana yang negatif.
Okay, so macam mana sasaran ni positif negatif? Contohnya ada satu batu. Okay, batu kamu baling ke atas. So kita tahu pada batu ada daya graviti. Graviti ke bawah, sasaran ke atas. So ini dia akan jadi negatif. Okay. Okay, kita tengok contoh ya. Contoh soalan. Okay, ini contoh soalannya. So untuk menyelesaikan soalan melibatkan persamaan ni, kita kena highlightkan, kita kena kenal pasti apa yang telah diberi dalam soalan. Okay, so contohnya soalan yang pertama ni, sebuah kereta bergerak dengan laju 30 meter per saat, berhenti selepas melalui jarak 15 meter. Apakah pecutannya? So yang pertama sekali dia kata sebuah kereta bergerak dengan 30 meter per saat. So ini ialah laju awal dia. So kamu tulis U sama dengan 30. Berhenti. Berhenti maknanya laju akhir dia ialah sifar. So V dia sifar. Sebab dia berhenti, dia tidak lagi bergerak. Jarak 15. So jarak ialah 15 meter. So ini ialah S sama dengan 15. Okey, kemudian apakah pecutannya? So soalan dia nak pecutan iaitu A. Soalan dia nak A. So daripada keempat-empat rumus tu, yang mana paling sesuai digunakan? Okey, kita ada V, kita ada U, kita ada S, kita ada A. So tengok. Okey, so kita tengok yang mana paling sesuai digunakan antara keempat-empat ni. Okey, kalau nak guna persamaan pertama tak boleh sebab T ni tak ada. Kita tak ada masa. Okey. Persamaan yang 3 dan 4 ni pun sama sebab dia ada time, T. T ni merujuk kepada masa. So semuanya tak ada masa. So hanya yang sesuai ialah persamaan yang kedua iaitu V kuasa 2. Okay, so kita gunakanlah persamaan yang kedua tadi iaitu V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. So kita nak cari A. Okay, so kita boleh gantikanlah dahulu. So U V kosong U 30 kuasa 2 tambah 2 darab A darab S iaitu 15. So ini sampai sini ini semua matematik lah. Ini kita kena pindahkan dia. Okay. So selesaikan akhir sekali A, kamu akan dapat negatif. Okay, negatif 30 meter saat negatif 2. Sebab apa negatif? Sebab laju dia semakin perlahan. Tengok. Laju awal 30, laju akhir kosong. So laju dia semakin perlahan. So automatik A tu mesti dapat negatif. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, seterusnya soalan yang kedua. Okay, sebuah objek berada dalam keadaan rehat. Keadaan rehat maknanya bila keadaan rehat ni maknanya dia tidak bergerak. So bila dia tidak bergerak, kita tahulah U dia sama dengan kosong. Ini yang tersembunyi lah. Okay, bergerak dalam satu garis lurus dengan pecutan seragam melalui jarak sejauh 200 meter. So 200 meter ni ialah S dia. So kita tulis siap-siap untuk nombor 2 ni. Okay, U dia sama dengan kosong sebab dia dalam keadaan rehat. S dia 200 meter. Manakala masa, time, ialah 10 saat. Kira A, pecutan, B, laju akhir objek itu.
So yang pertama sekali kita nak cari A, acceleration dia, pecutan dia. Ni untuk soalan A. So kamu ada U, kamu ada S, kamu ada T dan kamu ada A. So yang mana paling sesuai? U, S dan T. So persamaan yang ketiga sesuai. Okey, kita persamaan ke yang ketiga. S sama dengan UT plus half AT square. So S dia 200. Okay, U dia 0. T dia 10. Tambah 1/2. A, okay, T 10 kuasa 2. Okay. So sampai sini, ini matematik. So kamu pindahkanlah untuk cari A ni. Okay, pindahkan persamaan tu. So akhir sekali A, kamu akan dapat jawapan dia ialah 4. Okay, 4 meter. Okay, 2. Sebab apa positif? Nilai ni positif sebab laju dia semakin bertambah. Dia dalam keadaan pegur U. Kemudian dia bergerak, maknanya laju dia semakin bertambah. Ini untuk A. Kemudian untuk B, soalan dia tanya laju akhir. Okay, untuk B, laju akhir ialah V. So soalan dia nak V. So kita gunakan persamaan S, persamaan yang keempat. S sama dengan 1/2 U plus V darab T. So S tadi berapa? 200. 1/2 U 0 tambah V, T ialah 10. Okay. So tekan kalkulator, akhir sekali kamu akan dapat V sama dengan 40. 1. Okay. Seterusnya soalan yang ketiga. Okay, sebuah kereta bermula dengan 10 meter saat bermula. Maknanya ini ialah U dia. So kita tulis siap-siap nombor 3. U sama dengan 10. Okay, memecut. So ini ialah pecutan dia. A sama dengan 8 untuk 5 saat. T sama dengan 5. Apakah laju akhir? So soalan dia nak V. So kamu ada U, kamu ada A, kamu ada T dan kamu ada V. So persamaan yang paling sesuai digunakan ialah persamaan yang pertama, iaitu V sama dengan U plus A T. Okay. So soalan V, U ialah 10 tambah A 8, T 5. So V, tekan kalkulator, kamu akan dapat 50 okay, 1. Okay. Ini untuk penyelesaian melibatkan persamaan. Jadi harus ingat, yang pertama sekali mesti keluarkan maklumat yang diberi dalam soalan. Lepas tu pilih persamaan yang sesuai berdasarkan maklumat yang diberi.